Tidak pasti tadi ini. Kita tunggu sahabat-sahabat masuk kan. Boleh dengar insya-Allah. Boleh dengar aku diam. Sana saya. Okey, suara insya-Allah. Ahmad Munif, Luar Pinang. Subhanallah, testing 1 2 1 2 insya-Allah. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan untuk sama-sama kita bertemu pada malam ini. Salah satu daripada kuliah, siri-siri kuliah kita yang saya rasakan penting sangat pada malam ini. So minta tolong share dengan yang lain-lain kerana kita nak bincangkan tajuk yang penting, iaitu berkenaan dengan bagaimana kita ingin berhadapan dengan fitnah. Dan fitnah ini adalah fitnah yang kita gambarkan berlaku kepada taifah secara jama'i. Taifah secara jama'i iaitu bukan hanya sekadar kita bentuk individu, tetapi dia lebih lagi besar kerana dia berbentuk kita kata persoalan-persoalan yang berkenaan dengan jamaah. Jadi pada malam ni kita akan bincang salah satu tajuk yang mana yang menyebabkan orang ataupun ramai manusia yang ada yang mengikuti Islam, yang bersama dengan pergerakan Islam, tetapi mereka futur di tengah jalan, terjatuh, terputus di tengah jalan. Jadi insya-Allah pada malam ni kita sama-sama bincang tajuk berkenaan dengan adab-adab untuk berhadapan dengan fitnah. Yang pertama sekali kita sama-sama kita tajdidkan iman kita, tajdid iman kita. Kita sama-sama membina satu perasaan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita mahu mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mahu membina hubungan hati yang kuat dengan Allah. Kita mahu menghubungkan jiwa kita, hati-hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sama-sama bersyahadah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Saya nak sampaikan salam gembira, salam bahagia, salam ketenangan, salam persahabatan dari kawan-kawan kita di Thailand dan juga kawan-kawan kita yang berada di Turki
dan juga sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, yang berada di Gaza. Saya rangkumkan salam semua dengan kalimah salam sayang, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah diberikan kesempatan pada malam ini untuk berkumpul sekali lagi. Semalam sepatutnya kita buat, saya minta maaf, semalam terpaksa ditangguh, adalah urusan-urusan yang tak dapat dielakkan, dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan pada malam ini kita akan dapat menyampaikan sesuatu yang bermanfaat. Sebelum kita sampaikan sesuatu yang bermanfaat itu, saya ingin mengajak diri saya, diri semua yang hadir dan hadirin hadirat, tak kiralah berada di mana, marilah sama-sama kita merendahkan hati kita, merendahkan perasaan kita, akal kita, supaya kita benar-benar menjadikan al-haq itu di hadapan. Jangan kita melihat sesuatu yang kita dengar itu sebagaimana orang munafik mendengar, sebagaimana orang musyrik mendengar, iaitu mereka mendengar kebenaran itu sebagaimana petir yang Allah datangkan, dan bila dia dengar petir itu guruh tu, dia tutup telinga dia, tak nak dengar sebab dia takut, dia tutup mata dia, tak mau lihat kilat, dia takut. Dia tutup kan. Maka jadi dialah orang yang ditutup oleh Allah pendengarannya, penglihatannya kan, dan hatinya tadi. Sehingga kan dia tak dapatlah satu apa pun. Jadi kita tidak mahu jadi orang yang menutup kebenaran Allah. Kita kena lihat satu dengan mata hati kita. Sebab itulah saya sangat-sangat tekankan kepada diri kita sama-sama ni untuk sentiasa menghidupkan mata hati. Kerana dengan mata hati itu kita akan mendapat sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk melihat dengan mata hati itu, kita perlu melihat dengan perasaan tawaduk, rendah diri kepada Allah, rendah diri kepada kebenaran Allah. Jangan kita melihat siapa yang bercakap, kita melihat apa yang disampaikan. Jadi ini kata-kata para salafus salih dulu kan. So kita tengok balik, perhati balik apa yang kita sampaikan, mudah-mudahan di sana ada kebenaran yang boleh kita amalkan insya-Allah. Jadi pada malam ini kita akan melihat satu perkara yang penting, iaitu berkenaan dengan fitnah yang melanda Taifah Mansurah. Sama ada Taifah Mansurah itu yang terdiri daripada Taifah Mansurah yang di Malaysia ni, ataupun Taifah Mansurah yang berada di luar negara, ataupun Taifah Mansurah di dalam sahabat-sahabat kita yang kita panggil sebagai Ansar. Ansar yang telah kita namakan daripada awal sebagai Angkatan Sukarelawan Rakyat, Ansar, ataupun kita gambarkan sebenarnya Angkatan Sahabat-Sahabat Akhirat. Jadi sebenarnya Angkatan Sahabat-Sahabat Akhirat, kita dah sebut dah. Jadi hubungan kita bukan hubungan pertubuhan, keahlian. Bayar yuran, kita ni ahli. Kalau kita datang mesyuarat, kita ni ahli. Kalau kita ni jadi pegang jawatan, kita ni ahli. Jadi bukan keahlian bukan berdasarkan kepada pertubuhan, keahlian. Bukan berdasarkan kepada kita ni orang yang ada jawatan, barulah kita ni orang yang ahli, orang kuat. Bukan begitu. Tapi pertubuhan yang berasaskan kepada akidah yang dibina, yang mana akidah itu dibina dan melahirkan kekuatan ukhuwah, dan daripada kekuatan ukhuwah itu lahirlah kekuatan amal. Jadi kita kena lihat sungguh-sungguh bahawa apa yang kita sama-sama nak lakukan ini, dia bukan hanya sekadar satu platform, satu platform yang mana platform tu ni nampaknya hebat dengan penyusunan organisasinya, dengan penyusunan visi misinya, kerjanya hebat, tetapi tidak ada ikatan hati. Jadi kita kena ada ikatan hati. Jadi Ansar memang asalnya ketika kita nak menamakan Ansar tu, saya berfikir apa, dia sahabat-sahabat tanya apa nak bagi nama platform kita ni kan. Saya pun kata kita ni satu angkatan, sebab kita angkatan ni dia ada perjuangan, dia bukan pertubuhan, di angkatan ni di situ ada perjuangan, dan kemudian dia merupakan angkatan yang ada persahabatan. Persahabatan berdasarkan ukhuwah, dan ukhuwah kita ukhuwah akhirat. Jadi itu maka, dan kita ingin mewakafkan jiwa kita, pemikiran kita, kehidupan kita
semua yang ada kita ni kepada Allah. Maka di situlah saya fikir angkatan sahabat-sahabat akhirat. Jadi apakah yang dibuat oleh angkatan sahabat-sahabat akhirat ni? Dipanggil Ansar. Maka kita kata kita nak melahirkan suatu kekuatan untuk melaksanakan dengan kerja ibadah. Ibadah ni maknanya pada pandangan manusia dan dunia tak ada upah, sukarela. Tetapi di sisi Allah ada ganjarannya. Maka kita memanggilkan angkatan sukarelawan rakyat. Kita nak tambah angkatan sukarelawan rakyat Malaysia, jadi kita panggil Ansar. Dan bertepatan juga dengan angkatan sahabat-sahabat akhirat. Jadi inilah sebenarnya asal usul nama Ansar. Dan juga Allah izin pula bertepatan pula dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Bertepatan dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah. Ansar ni maknanya penolong. Kunu, jadilah kamu ansarullah, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah. Kama qala Isa bin Maryam, sebagaimana Isa ibn Maryam alaihi salatu wasalam telah berkata kepada sahabat-sahabatnya Al-Hawariyun, kan? Siapakah man ansarullah? Siapakah yang nak jadi penolong agama Allah? Kan? Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Wahai orang beriman, jadilah kamu ansarullah. Kama qala Isa bin Maryam, sebagaimana kata Nabi Allah Isa alaihissalam, kan? Alaihissalam ibnu Maryam, kepada Hawariyunnya. Kama qala Isa bin Maryam lil Hawariyun, man ansari ilallah. Siapakah di kalangan kamu yang nak menjadi penolong-penolong agama Allah? Maka mereka kata, nahnu ansarullah, kamilah penolong ansarullah, kamilah penolong agama Allah. Jadi sebenarnya perkataan ansar itu juga merupakan datang daripada perkataan penolong-penolong agama Allah. Jadi alhamdulillah, nama yang telah kita sama-sama setuju dan bina bila kita sama-sama bincang peringkat awal dulu tu, kita kata apa platform kita punya ni, platform ni, maka kita kata kita panggillah diri kita ni Ansarullah. Ansar ni tingkatan kepada apa? Angkatan sahabat-sahabat akhirat ataupun angkatan sukarelawan rakyat. Maka itulah ditubuhkan. Jadi alhamdulillah pertubuhan Ansar telah berjalan dan alhamdulillah telah didaftarkanlah satu ketika dulu. Sebab tu ada masalah pula pada hari ini. Adalah benda-benda perkara yang timbul. InsyaAllah mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Jadi kita nak sebut bahawa apabila kita telah mula bergerak secara jama'i, secara berjamaah tu, maka akan diuji oleh Allah dengan ujian yang lebih besar. Ujian yang lebih besar. Dan salah satu daripada ujian yang besar itu ialah ujian untuk kita benar-benar duduk di dalam proses tarbiyah. Jadi saya menyampaikan ini bukan kepada semua orang. Saya menyampaikan ini kepada mereka yang berhajat untuk ditarbiyah. Mereka yang berhajat untuk merendahkan dirinya kepada tarbiyah. Kalau mereka tidak berhajat untuk tarbiyah, saya ingat tak boleh dengar. Dengar pun tak payah dengar pun tak apa. Dia rasa dia dah rasa dia dah pandai ke, kan, dah ada kekuatan ke, dah ada ilmu yang banyak ke, dah ada murabbi yang lebih hebat lagi, yang lebih terkenal lagi, lebih bersanad lagi, kan? Maka kalau rasa-rasa dah ada semua, tak apa, tak dengar pun. Baik dengar murabbi yang lebih bersanad dan lebih hebat. Jadi kita ni kecil-kecil je. Jadi saya hanya ingin menyampaikan kepada hati-hati yang ada di sini yang bersifat tawaduk kepada Allah. Siapa yang hatinya tawaduk, teruskan. Siapa yang hatinya tak tawaduk, baik tengok cerita lain ke, baik tengok, kan, Ustaz Awadi ke, Ustaz Azhar Idrus ke, ataupun siapa-siapalah yang kita nak tengok. Jadi sebab tu di sini pada malam ni kita nak kena rendahkan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mendengar dengan penuh rendah diri, tawaduk dan tadarruk, mudah-mudahan kan dapat hidayah. Dapat hidayah. Jadi tak nampak benda yang lain, insya-Allah. Jadi pada malam ini kita akan menceritakan, mengembangkan tentang beberapa perkara yang bersangkut paut dengan barakah dan rahmat Allah ketika kita diuji dengan fitnah.
Ketika diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan fitnah perpecahan, maka sebenarnya yang paling penting sekali bukanlah kepandaian kita, bukanlah kekuatan kita, pandai berfikir, pandai kita menyusun, pandai kita mengatur, pandai kita buat apa A, B, C, D, pandai semua kita buat kita punya solusi kita. Sebenarnya yang paling penting sekali ketika kita berada di dalam keadaan diserang dengan fitnah, dan terutamanya fitnah hari ini yang paling besar sekali yang akan datang tak lama lagi ialah fitnah perpecahan. Iaitu Muslim akan terpecah dua. Yang satu beriman sikit pun tidak ada, nifak. Yang satu nifak sikit pun tidak ada iman. Jadi sekarang ni belum lagi. Sekarang ni baru dalam proses sikit. Maka setelah kita memahami akan hakikat itu, tak maaf no, kena betulkan sikit. Kurang rata sikit kat sini. Jadi ketika diuji dengan fitnah begitu, maka macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Inilah yang kita rujuk balik. Saya tengok balik semula nota-nota lama, saya ingat balik apa yang Murabbi dulu pernah sampaikan, pernah cakap ketika berhadapan dengan fitnah-fitnah. Contohnya peristiwa berlaku pada tahun 19, saya tak ingat tahun berapa ya, berlaku apabila pendakwah Islam ditangkap, diseksa, dibunuh dan dipenjarakan, dan hidup dalam keadaan susah, duduk dalam penjara, dizalimi, ada yang dibunuh, ada yang sebagainya, dan akhirnya timbul satu perasaan benci dengan pemerintah, benci dengan orang yang berkuasa, benci dengan sekumpulan manusia. Masyarakat tak tolong kita, semua jadi kita benci. Akhirnya timbullah isu kafir mengkafir. Jadi timbullah isu kafir mengkafir. Maknanya kita tuduh yang ni kafir, ini tak bersama kita. Kita ni yang terbaik, kita ni dah dalam penjara, dah kena penjara kenapa dululah. Ni kita cerita sejarah Kita dalam penjara, dalam apa sebagainya secara beramai-ramai ni, maka yang duduk di luar penjara ni semua kafir, yang memerintah ni kafir. Jadi timbul isu takfir. Isu takfir. Ini ketika mana apabila contohnya jamaah Ikhwan Muslimin dibantai oleh kerajaan Mesir pada masa itu, termasuklah Imam Al-Banna, Hasan Al-Banna dibunuh. Jadi ramai yang dibunuh. Timbul satu perkara yang mana jamaah pada masa itu, jamaah Ikhwan Muslimin, contoh kita buat contoh. Ketika itu dipecah-pecahkan, ketua-ketuanya ditangkap, dibunuh, dizalimi, ada sebahagian dihantar ke padang pasir, hilang macam itu aja. Maka setelah berjalan beberapa tahun perkara tersebut, maka timbullah mereka yang hidup dalam keadaan kesusahan, di penjara, dipukul, dihina dan sebagainya. Akhirnya timbullah satu perasaan di kalangan mereka yang nak cepat, mereka yang tak sabar dengan tarbiyah tadi, mereka bermula mengkafirkan orang lain. Dia mengkafirkan ni polis ni tentera ni, dia kata pukul kita, buat zalim buat kita, bunuh sahabat kita, semua ini kafir. Itu kafir. Maka timbul isu takfir. Takfir. Jadi maka pada masa itu lahirlah satu kepimpinan ulama, alim yang baru, sehingga dia mengatakan bahawa kami ni bukan qadi, nahnu du'at, kami adalah para pendakwah, orang yang mengajak kepada Islam, bukan bukan qadi, kami bukan menghukum. Jadi timbul satu perkara bila pengalaman kita berhadapan dengan kesusahan tu, maka dididik, pemimpinnya mendidik anak-anak buah tadi, jangan kita kafirkan orang, jangan kita bid'ahkan orang, jangan kita sesatkan orang, kita kata orang tu kafir, orang tu sesat, orang tu apa-apa, jangan kita takfir pada orang, jangan. Yang penting kita ni sampaikan Islam pada orang. Nahnu du'at, kami adalah para du'at. Kalau kita hari ni, nahnu ansariyun, kami ni penolong-penolong agama Allah. Jadi inilah perkara yang berlaku, yang mana apabila pengalaman-pengalaman begini berlaku, memang akan sampai satu peringkat kita mungkin hidup dan susah sebagainya, walaupun dalam berjamaah, akhirnya jamaah itu berpecah-pecah. Kenapa berpecah-pecah? Kerana mereka mengikut emosi mereka, mereka mengikut logik akal mereka, rasional mereka, mereka mengikut apa yang mereka nampak pada arus yang menakutkan, yang mengancam dan sebagainya. Jadi dia tidak ada panduan sunnah, dia tidak ada panduan
panduan daripada Quran, daripada hadis Nabi. Dia tidak ada ulama, tidak ada orang alim, dan dia tidak ada pemimpin yang dia boleh ikut. Pemimpin yang telah ditarbiyah, bukan pemimpin biasa-biasa. Tun Mahathir pun pemimpin juga, Anwar Ibrahim pun pemimpin juga. Kan? Najib pun pemimpin juga, semua pakat pemimpin Melaka. Netanyahu pun pemimpin juga. Jadi pemimpin yang mana? Pemimpin yang ada ilmu, yang telah duduk dalam tarbiyah, yang telah jelas nampak jelas berjuang dengan dakwah, tarbiyah dan jihad fi sabilillah. Ini yang digambarkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Akan sampai satu masa di mana kamu akan menjadi keliru melihat ramai sangat orang nak jadi pemimpin. Ramai sangat orang nak jadi pemimpin dari kalangan a'immah. A'immah ni pemimpin-pemimpin yang mudhillin, yang menyesatkan. Lepas tu sahabat-sahabat ditanya, macam mana cara kita nak tahu pemimpin itu adalah pemimpin yang betul-betul kita kata ulama yang betul-betul soleh, pemimpin yang betul soleh? Maka dia kata, carilah ahlus syukur. Dia kata, ahlus syukur. Syukur ni apa? Orang yang benar-benar berjuang, terbukti dia berjuang, terbukti dia berjihad, terbukti duduk dalam dakwah dan tarbiyah. Cari mereka, jadikan sebagai pemimpin. Jangan cari orang yang hanya pandai bercakap aja, berdebat aja. Sebab fitnah pada hari ini, ilmu ni dijadikan alat untuk berdebat, alat untuk jadi terkenal. Ilmu ni supaya boleh masuk TV. Ilmu ni supaya boleh jadi dapat jadi orang yang besar-besar. Ilmu ni supaya boleh cari ramai orang mengikut, supaya boleh berdebat dengan orang lain. Ilmu tu menjadi satu yang fitnah. Kenapa? Kerana arus yang ada melahirkan mereka yang tidak duduk dalam tarbiyah yang sempurna. Mereka hanya duduk di dalam universiti sekular yang telah dicipta, yang telah dibina oleh para mulkan Jabariyah tadi. Kita duduk dalam sistem pendidikan Islam, tetapi mulkan Jabariyah asasnya. Maka kita jadi orang yang tidak duduk dalam tarbiyah. Apa tanda tidak duduk dalam tarbiyah? Akhlaknya tidak lahir, adabnya tidak lahir, tidak lahir kekuatan imannya, basirahnya tak lahir. Yang ada hanyalah amalan-amalan ritual, akalnya berfikir begitu-begitu sahaja, hatinya fikir, basirah tak ada. Tak ada basirah. Ini masalah yang ada pada hari ini, fitnah. Jadi sebab itulah apabila kita berada di dalam keadaan ini, saya ingin membawa sama-sama kita tentang apa yang Allah firmankan dalam surah An-Nisa ayat 102. Ambil An-Nisa ni ayat 102 ni ayat ketika kita berhadapan dengan peperangan. Ayat ketika kita diserang, berada dalam keadaan mulkan Jabariyah ni, ayat ni. Ini semua sumber-sumber tarbiyah ni datang daripada mana ni? Ini bukan yang kita dapat saja-saja je, tak. Yang saya nak sampaikan ni sebenarnya benda yang telah disampaikan, benda yang telah diproses dalam tarbiyah. Jadi mana boleh keluar benda-benda ni kalau kita, mana ada silibus yang kita bincang dalam universiti, ada ke? Tak ada. Tapi di dalam program proses tarbiyah, maka keluarlah kita kata panduan-panduan yang kita dapatkan ni. Jadi panduan yang saya sebut ni sebenarnya dia bukan panduan dapat daripada belajar sekolah agama, walaupun saya sekolah agama. Saya belajar jugalah sekolah agama, tak adalah pandai sangat, belajarlah sikit-sikit. Belajar jugalah dari sudut agamanya dan sebagainya. Tetapi dia tidak lahir daripada sistem ni, dia lahir daripada proses tarbiyah yang dilalui. Sebab tu kita nak gambarkan kat sini, kita jangan tertipu dengan arus. Janggutnya panjang, kopiahnya tebal, serbannya besar, jubahnya hebat, ada lagi macam-macam lagi lah. Tapi rupanya tidak ditarbiyah, hanya mengikut saja. Mengikut, dia tidak ada padanya kekuatan harakiyah, kekuatan yang bersifat haraki, gerakan Islam. Dia hanya kadang-kadang bersifat tradisional sahaja, hanya bersifat ilmu semata-mata. Jadi bukanlah kita kata benda itu tak betul, tapi nak sebut sini kita kena gabungkan, jadikan dia semua. Jadi sebab itulah Allah gambarkan dalam surah An-Nisa ayat 102. Saya minta ayat ini agak panjang, saya akan ambil saya akan petik makna ni sahaja. Ayat ni panjang. Dalam ayat ini Allah menceritakan tentang apa? Berkenaan dengan ketika kita berhadapan dengan suasana perang. Suasana diserang, pecah dan kontrol dan sebagainya. Saya bacakan makna. Ayat ni panjang, saya bacakan makna. Dan apabila engkau, wahai Muhammad, berada dalam kalangan mereka, suasana perang, bila kamu bersama dengan sahabat-sahabat kamu bersama dengan sahabat-sahabat kamu ni dalam taifah, kelompok kamu ni, jamaah kamu ni, gerakan Islam kamu ni, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad,
Lalu kamu nak mendirikan solat. Nampak? Kamu nak mendirikan solat. Maknanya solat ni tak boleh tinggal. Hubungan dengan Allah tak boleh tinggal. Walaupun dalam perang. Kena solat. Maka lalu engkau mendirikan sembahyang dengan menjadi imam kepada mereka. Berjamaah. Tengah kena serang pun kena berjamaah. Jangan sembahyang seorang-seorang. Jangan pecah jamaah. Oh, kita tengah perang ni ustaz. Kita kena serang ni ustaz. Kita kena duduk kat dalam satu tempat yang berbeza-beza. Supaya kita tidak mati semua. Kalau mati sikit, tak mati semua. Dia bukan masalah mati. Nanti kita kena pecah-pecah, kena teruk, kena serang. Kita kena duduk kat hutan mana ke, hutan Perak ke, kat Kedah ke, kat mana ke, kat Kelantan ke, kat mana ke. Kita duduk situ. Tak boleh duduk tempat-tempat yang cerah-cerah macam contoh di Melaka tu, cerah sangat kan. Tak boleh. Contohlah, saya buat satu contoh. Jadi kita tak boleh tengok tempat-tempat yang cerah-cerah ni. Nanti kita di ni. Nabi gambarkan kepada kita dalam ayat ini. Yang pertama sekali, engkau mendirikan solat secara berjemaah ada imam. Maknanya bukan pecah-pecah. Jadi kepimpinannya satu, bukan pecah-pecah. Ingat imam. Kemudian kau berdiri. Maknanya Nabi bagi tahu. Hazar ni. Kita kena ada berhati-hati. Sebahagian daripada kamu berdiri. Dan kemudian sebahagian daripada kamu menyandang senjata. Sebahagian daripada kamu berdiri, menyandang senjata. Dan kemudian setelah itu sebahagiannya sujud. Rokok. Sujud. Sebahagian sujud. Kemudian seorang yang lain tak rokok, tak sujud. Pegang senjata, tengok. Contohnya kan. Pegang senjata, tengok. Lain sebahagian sujud, rokok tu dah habis, naik. Baru yang jaga tu turun pula. Yang lain yang naik tu pegang senjata pula, tengok, tunggu. Jadi maknanya dia punya aktiviti solatnya. Yang pertama mesti ada imam. Yang kedua berjamaah, tidak pecah-pecah. Jangan kita pecah-pecah. Kita kata kita ni nak kena hari ni kita kena pecah sana, pecah sini, pecah sana, pecah sini. Itu salah faham. Saya pernah sebut strategi molekul bukan molekul yang kita faham sekarang. Ramai orang faham salah ni. Bukan macam tu. Kemudian kita digambarkan pula kan, kena ada imam, kena ada pemimpin. Pemimpin mesti ada. Imam ni tetap seorang. Bukan imam dua. Okey, kamu sembahyang kat sini berimam. Sembahyang kat sana imam lain pula. Sana imam lain pula. Ada 4, 5, 6, 7 imam dah pula. Tak ada. Allah perintah imam satu je. Pemimpin mesti satu je. Cuma cara sembahyang tu kan, sebahagiannya rokok, sujud. Sebahagiannya pegang senjata, tengok. Kalau orang tembak, orang lawan, kita boleh tembak, kita boleh panah. Dia kaedah dia macam itu. Dia bukan kita main. Ini semua ilmu. Dan ilmu ni lahir daripada tarbiyah. Dia bukan lahir daripada kita belajar. Tak ada. Ini banyak benda lagi yang saya tak sebut ni. Baik. Kemudian, apabila mereka setelah sujud, maka hendaklah kamu berundur ke belakang. Boleh bergerak, mundur ke belakang. Bukan maknanya pecah, tak pecah. Masih dalam saf. Mundur ke belakang. Mundur ke belakang untuk menjaga. Ada serbuan daripada musuh tak? Daripada belakang. Ada cara. Maknanya ni kaedah solat ketika perang ni. Kita boleh belajar banyak dari sudut jamaah dan disiplinnya. Disiplin. Kita tak boleh kata kita buat ni semua ikut kita je, ikut rasa kita je, ikut pandai kita je. Tak. Jadi solat itu sendiri pun ada disiplin. Okey, saf pertama sujud dulu, rokok dulu, sujud dulu. Saf kedua pegang senjata, tengok. Saf ketiga undur belakang, tengok. Kalau ada orang serbu dari belakang, kita ada orang yang boleh lawan. Dan bila berlawan, katakanlah tengah perang tu, tengah-tengah solat tu, tiba-tiba musuh datang dari belakang, kita batalkan sembahyang. Tak, jangan batalkan sembahyang, tetap dalam sembahyang, lawan dalam sembahyang, masih solat lagi, tapi berperang. Kemudian bila sampai waktu, tukar pula orang depan yang bangun, orang belakang sujud, rokok sujud, orang belakang depan pula lawan. Jadi kaedah-kaedah berhadapan dengan musuh ni, Allah dah sebut dah secara tersusun, berdisiplin. Tak boleh lah. Bahaya ni, bahayanya ustaz, bahaya. Solat dulu. Ni solat dulu. Saya duduk belakang sana. Saya solat kat sana. Bahaya. Tak, bukan macam tu. Ini sebahagian daripada perkara yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keduanya yang belum sembahyang. Saf yang kedua yang belum sembahyang, yang bukan belum sembahyang, yang dalam keadaan berjaga tadi, hendaklah mereka bersembahyang pula. Betul, masuk pula. Saf pertama buat solat. Imam tetap solat macam biasa. Imam solat macam biasa. Tapi makmum
Strategi dia. Yang barisan pertama rokok, sujud. Barisan kedua jaga. Lepas tu barisan pertama dah bangun, barisan kedua pula ke depan, sujud, rokok. Adalah kaedah dia. Kita tak belajar, mana kita tahu. Jadi maka hendaklah kita bersembahyang secara berjamaah bersamamu, bersama imam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah mengambil langkah berjaga-jaga, hazar. Jadi dalam ayat ini Allah beritahu kepada kita ketika berperang, ketika dalam keadaan itu kena hazar. 2 kali Allah sebut, hendaklah kamu berlaku hazar, berjaga-jaga. Maknanya kita nak lantik saf pertama, saf kedua nak lantik. Kalau kita kata sini, orang yang nak memegang jawatan lah. Orang yang nak memegang amanah tu, nak lantik tu, dia bukan sebarang orang. Orang yang terpilih. Ini semua dalam kaedah tarbiyah belaka. Yang terpilih. Orang yang ada sifat-sifatnya. Saf pertama, macam mana sifatnya. Saf kedua, macam mana sifatnya. Saf ketiga, macam mana sifat dia. Hari ini, kita orang yang layak duduk kat saf ketiga, kita nak duduk saf depan. Quran pun tak hafal, hadis pun tak hafal, sembahyang pun tak khusyuk, maksiat pun tak boleh buang lagi, nak jadi saf depan. Contoh, ini contoh. Saya tak cakap siapa-siapa, no? Saya cakap pada kita sama-sama kita. Orang yang nak duduk tarbiyah ni, dia rendah diri. Hari ni kita rasa kita dah boleh jadi ketua. Kita dah boleh jadi ni. Kita nak jadi imam. Lantik imam lain pula. Lantik imam lain pula. Kita kena sembahyang kat sana. Tak boleh ni. Ni tempat ni terbuka ni. Tempat imam sembahyang ni, Rasulullah sembahyang terbuka. Kita kena sembahyang dekat balik pokok sana. Itu yang terbaik. Maka kita pecah daripada jemaah. Buat satu jemaah di dalam di sebelah bukit sana pula. Kata apa? Supaya kalau sini kena serang, sini mati, yang sana boleh serang balik. Itu logik kita. Itu logik kita. Logik Allah? Bukan. Bukan logik Allah macam tu. Logik Allah subhanahu wa ta'ala dalam satu saf. Berdisiplin. Saf pertama siapa? Saf kedua siapa? Rasulullah susun. Dan saf-saf yang lain, bertugas yang lain siapa? Rasulullah susun. Sampai ke wanita pun Rasulullah susun. Bukan kata laki-laki saja, wanita pun Nabi susun. Dan ada wanita yang membuat sekian-sekian, semua tersusun. Ini dipanggil indibat. Indibat pun kita tak faham lagi. Apa indibat ni? Indibat ni lah bagaimana kita nak berdisiplin dalam rangka bermujahadah, berlawan nafsu. Indibat, disiplin. Tetapi dalam kaedah tarbiyah, dakwah tarbiyah dan jihad ini berdisiplin dalam rangka membina kekuatan. Bukan disiplin biasa macam itu. Kawat sama aja, cakap sama, pakai baju semua sama. Itu disiplin. Bukan. Itu disiplin arus semasa. Kita kena ada satu perancangan takwin setahun. Buat ni, buat ni, buat ni, buat ni, buat ni. Itu arus semasa. Itu arus semasa. Takwin dalam perjuangan bukan macam tu. Banyak lagi kita tak turunkan. Banyak lagi kita tak turunkan. Tapi kita dah berasa diri kita dah ke depan, dah pandai. Sedangkan kepandaian kita daripada sistem yang ada. Bukan kepandaian kita daripada tarbiyah. Kita pandai, kita cerdik, kita tahu sesuatu bukan daripada tarbiyah yang kita dapat. Bukan daripada basirah yang ada pada kita yang telah dihidupkan. Tapi yang kita tengok, yang kita belajar daripada universiti, yang kita belajar daripada sekolah, yang kita agak-agak daripada ilmu yang kita ambil daripada barat dan ambil daripada Al-Masih Dajjal. Jadi kita rasa kita dah okey, maka kita keluar. Ini tandanya tidak ada adab dan akhlak. Tidak ada disiplin, indibat. Bila tidak ada adab dan akhlak dan disiplin, adakah kita akan menang? Insya-Allah tak menang. Kenapa? Sebab tak ikut sunnah. Ini saya sebut ikut sunnah. Sunnah mana? Quran. Quran dah tunjuk ni. Quran dah tunjuk ni macam cara nak buat ketika berada dalam keadaan diserang macam mana. Ayat 102 surah An-Nisa. Allah dah sebut dah. Kena berhati-hati, hazar, bukan main buat aja. Bukan main ikut aja peraturan yang dibuat oleh Mulkan Jabariyah. Kita tak ikut peraturan Mulkan Jabariyah buat apa? Kita takut pasal apa? Ada pula buruk sangka menyatakan kan ustaz, orang tua-tua ni, orang ustaz ni contohnya dah kena masuk penjara, dah kena ada chip dia kata. Subhanallah. Sampai hati dia boleh kata dalam kepala ustaz ada chip yang dia boleh kontrol. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Nak sebut kat sini kan fitnah yang melanda hati kita kerana tidak ada basirah,
sampai kita menyangka apa yang kita tengok kat movie, apa yang kita belajar konspirasi, semua 100% berlaku. Kita ingat itulah dia. Ni mesti dah ada chip ni. Sebab tu dia tak sama. Tak sama sebab dia strategi dan uslub yang boleh bertukar-tukar. Strategi. Tetapi JDT-nya sunnah tak berubah. Jadi ni kita nak tahu sebab tu. Malam ni saya nak ceritakan perkara yang boleh menyebabkan kita kalah dan perkara yang boleh menyebabkan kita menang apabila kita berada di dalam taifah. Menang taifah confirm Allah bagi. Kalah kita keluar daripada taifah. Jadi dalam ayat ini Allah menggambarkan kepada kita tentang perkara yang bersangkut dengan hazar. Hazar yang pun berjaga-jaga. Sebab itulah saya sebut awal-awal. Kemarin saya sebut. Saya kata apa, kenapa kita amat berhati-hati untuk melantik. Untuk melantik kepimpinan. Kerana Allah perintahkan kita berhati-hati 2 kali hazar. 2 kali dalam ayat ini. Dan dalam ayat ini juga menunjukkan kepada kita nak memilih soft tu. Penting memilih soft. Dia bukan pilih je. Agak dia boleh bercakap, agak dia nampak baik sembahyang, agak dia pandai baca mak surat, agak dia boleh baca Quran dengan baik, boleh jadi imam, terus dia boleh jadi imam. Belum. Semua latihan belaka. Baru latihan. Baru latihan saja. Lepas tu kita ingat kita dah boleh jumpa dengan orang yang lain. Nanti saya tengok, saya sebut lagi ni. Adabnya tu, akhlaknya tu. Kenapa? Saya bukan nak sebut siapa-siapa salah, siapa-siapa betul ni. Ini untuk muhasabah kita ni. Bagi mereka yang rasa panas, seperti makan cili, tak nak dengar pun tak apa. Tapi bagi mereka yang mahukan tarbiyah, mahukan peningkatan, mahukan ilmu, mahukan panduan, mahukan rahmat dan barakah Allah, insya-Allah ilmu yang kita sampaikan ini tak dapat daripada mana-mana buku, tapi dapat daripada program proses tarbiyah yang berjalan. Pengalaman yang berlalu sejak daripada zaman Rasul SAW, yang dikaji oleh para ulama, yang dikaji oleh para mujahid, para mujtahid, mengkajinya, bergerak, maka pengalaman ini yang kita nak sampaikan. Kita bukan sampaikan perkara yang boleh dapat PhD doktor. Itu sistem. Baik, sebab itu nak sebut kat sini, yang dalam ayat ini Allah menggambarkan bahawa apa pun jadi mesti bersama jamaah. Dalam soft. Sebab tu dinamakan surah As-Saff. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah sangat sayang, sangat cinta kepada mereka yang berjuang perjalanan Allah dalam keadaan tersusun rapi. Saffan ka'annahum bunyanun marsus, sebagaimana binaan yang tersusun rapi. Bukan main lubang sini, lubang sana, pecah sini, pecah sana. Mari pakat-pakat kita cari ramai-ramai kawan-kawan kita supaya kita sama-sama bentuk satu kekuatan. Tapi memecahkan kekuatan yang lain. Kekuatan dah dibina. Alhamdulillah dah 2 tahun terbina. Walaupun masih muda lagi, banyak lagi nak kena ditingkatkan. Dibina. Tetapi tiba-tiba kita pula jadi ejen memecah belahkan kekuatan yang telah dibina. Memecah belahkan bangunan yang telah dibina. Minta maaf kalau agak panas dan agak tegas. Sebab ini berkaitan dengan sunnah. Benda yang bersangkut paut dengan prinsip, kita tak boleh bermain-main. Jangan kita harap, kita anggap bahawa kita ni boleh buat ikut logik kita. Dia bukan guna logik. Dia kena guna Quran dan hadis. Baru tak sesat. Jadi sebab tu kita nak kena rasa benda-benda macam ini. Dan saya terpaksa cakap dengan tegas. Kerana kita bukan orang yang tawar-menawar dengan prinsip. Kita bukan manusia yang tawar-menawar dengan prinsip. Yang mana tawar-menawar dengan prinsip itu benda yang sunnah, disiplin, soft, yang wajib dijaga. Tiba-tiba kita pecah belahkan. Itu semua adalah merupakan kita memecah belahkan prinsip-prinsip Islam. Kita ingat kita dah okey dah. Dah tersusun dah. Dah ada pendaftaran dah. Kita ingat semua dah okey. Tak apa. Kita ingat okey. Tetapi tak ikut sunnah. Tak ikut sunnah. Sebab itulah saya nak sebut dekat sini. Supaya kita faham. Saya sebut pada semua orang yang nak dengar. Yang tak nak dengar tak apa, biarkan. Apa dia? Macam mana kita nak tahu kita ni dah dapat belum? Dah dapat belum? Kita katakan dari tarbiyah.
Macam mana kita nak tahu kita dah dapat belum tarbiyah? Allah akan menganugerahkan cahaya. Cahaya apa? Hati kita tawaduk pada tarbiyah. Rendah diri pada tarbiyah. Hati kita rasa memerlukan Allah, tadarruk. Itu semua sifat-sifat yang akan dapat. Kemudian hati kita tawaduk dengan kita punya disiplin, kita punya manhaj sistem Islam. Dan yang paling penting sekali, kita tawaduk dengan seluruh yang ada, termasuklah murabbi dan guru tadi. Murabbi dan guru. Saya nak bawa satu kisah yang telah dibawakan oleh Bukhari, Imam Bukhari. Ini benda ni mungkin kita tak perasan berlaku dalam kehidupan kita. Berlaku dalam kehidupan kita, kita tak perasan, kita ingat tak apa. Maka kita ingin membawa satu kisah yang dibawa oleh Imam Bukhari. Kisah ni adalah kisah yang bersangkut paut dengan fitnah-fitnah yang berlaku pada hari ini. Sebagaimana berlaku pada seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu ini siapa dia? Dia adalah merupakan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbangsa Yahudi. Dan dia ini adalah merupakan seorang yang sangat saleh ketika dia di dalam agama Yahudi. Seorang yang sangat berilmu ketika dia berada di dalam agama Yahudi sebelum masuk Islam. Seorang yang sangat baik akhlaknya. Maknanya yang paling baiklah di kalangan orang Yahudi yang ada di Madinah tu, yang ramai-ramai tu, Abdullah bin Salam yang paling baik sekali. Abdullah bin Salam yang paling berilmu. Yang paling berilmu. Yang paling baik. Yang paling dihormati, ini Abdullah bin Salam. Ini Abdullah bin Salam. Jadi Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu diceritakan dalam satu kisah, satu hadisnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah daripada Sahih Bukhari. Apa dia kata Abdullah bin Salam, ya Rasulullah. Dia belum masuk Islam lagi, tapi dia jumpa Nabi, dia dah panggil ya Rasulullah. Innal yahud qaumun buhutun in alimu bi islami. Hadis ni panjang, saya baca maknalah, saya takut masa. Maka Abdullah bin Salam radhiyallahu an berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Yahudi ni adalah kaum yang suka buat fitnah. Yahudi ni adalah satu kaum yang suka buat fitnah. Aku ni orang yang paling dihormati. Dalam bangsa Yahudi ni, dia lah paling dihormati, yang paling berilmu, paling mulia dari sudut keturunan, paling dihormati sebab akhlaknya, dan paling kuat ibadah. Jadi perfect lah Abdullah bin Salam ni, kan? Tetapi dia kata Yahudi ni satu bangsa yang suka buat fitnah. Kalaulah mereka tahu aku dah masuk Islam sebelum, kan, kau menanyakan mereka tentang aku, maka tentu mereka akan fitnah. Mereka akan bagi fitnah, contohnya. Maka sebelum sempat habis bual tu, tiba-tiba orang Yahudi, bangsa Yahudi datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang ketuk panggil Nabi. Abdullah bin Salam masuk dalam bilik, sorok menyeruk dalam rumah. Menyeruk dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk satu tempatlah, sembunyi sikit kan. Maka masuklah orang Yahudi, datang ramai-ramai nak jumpa Nabi ni. Maka Rasulullah SAW pun bertanya kepadanya, apakah pandangan kamu tentang Abdullah bin Salam? Abdullah bin Salam ni bagaimana? Maka mereka, orang Yahudi menjawab, beliau adalah orang yang paling tinggi ilmunya di kalangan kami. Beliau adalah orang putera yang paling berilmu. Maksudnya keturunan yang baik, paling berilmu dan terbaik di kalangan kami. Abdullah bin Salam ni, dia lah yang terbest. Maknanya dia nak kata dia, Abdullah bin Salam lebih baik daripada sahabat-sahabat, lebih baik daripada Nabi. Itulah lebih kurang. Terbaik di kalangan kami, putera yang terbaik. Kemudian bila dia kata, dia puji Abdullah bin Salam, puji, dia sanggup buat macam-macam kepada Abdullah bin Salam tadi. Maka tiba-tiba Nabi bertanya soalan kedua, bagaimana kalau aku menyatakan bahawa Abdullah bin Salam dah masuk Islam, dah ikut aku? Maka apa jawapan orang Yahudi tadi? Semoga Allah melindungi
daripada hal tersebut. Semoga Allah tak jadikan Abdullah Salam masuk Islam. Kalau masuk Islam, habislah macam itu. Maka di sinilah kita lihat bagaimana selepas itu Abdullah bin Salam pun keluar daripada tempat persembunyian dia. Keluar di tempat persembunyian, terus disebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Terus dia mengucapkan kalimah syahadah di depan sahabat-sahabat Bani Israel dia, batu kau Yahudi tadi, dan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terserta-merta orang Yahudi kata apa? Inilah orang yang terburuk daripada kami. Anak-anak yang terburuk, keturunan yang terburuk. Maka beliau pun orang pun maki-maki si Abdullah Salam ini. Ini adalah riwayat Imam Bukhari. Jadi kita melihat hari ini bagaimana keadaan orang Yahudi, bangsa Yahudi. Kita tengok belajar daripada kisah ni, kisah hadis sahih ni berlaku pada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Kan? Orang yang sebelumnya jadi anak murid kepada Abdullah bin Salam, orang yang sebelumnya memuji, menyanjung Abdullah bin Salam, orang yang sebelumnya berkhidmat kepada Abdullah bin Salam, orang yang sebelumnya semua pakat-pakat nak jadikan Abdullah bin Salam ni menantu ke, nak jadikan dia kawan dia, nak jadi guru dan sebagainya, paling tinggi. Maka apabila gurunya tidak sama dengan pandangan dengan dia, tak sama. Dia tengok Abdullah bin Salam masuk Islam, sedangkan dia ni orang Yahudi, tiba maka mereka durhaka kepada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni orang guru dia orang lah ni. Muallim dia lah. Murabi dia lah. Yang mendidik menjadi rujukan. Menjadi kita kata contoh. Kan? Kalau ada apa-apa masalah, rujuk, tanya. Tetapi apabila mereka tahu Abdullah bin Salam itu telah masuk Islam, sebelumnya mereka menyanjung gurunya itu, memuji-muji gurunya itu, mengelokkan, memanggil dengan panggilan yang penuh hormat, Tetapi apabila berbeza dengan pandangan mereka, dengan apa yang ada pada mereka, guru tadi dihina, dikutuk, dicaci, dimaki, difitnah. Macam-macam gelaran buruk diberikan kepadanya. Malahan dikorek kesalahan mereka, kekurangan dia. Dia cari kekurangannya, dia cari kesalahannya. Dan dia telah menghina dia. Digelarkan sebagai provokator. Digelarkan seorang yang dah sakit. Abdullah Salam sakit ni. Kalau zaman kita ni, Abdullah Salam ni dah kena masuk chip kat kepala dia ni. Dah jadi transhuman. Mencari-cari kesalahan. Dah tak panggil dah dengan gelaran-gelaran yang hebat. Terus panggil nama je. Dengan penuh kehinaan, pelecehan. Kalau saat baik, masa dia baik tadi, sama tadi, maka gurunya itu, dia rajin ziarah guru dia, datang minta nasihat, datang minta doa, datang undang dia datang supaya diberikan sesuatu, menimba ilmu daripadanya, bersandar kepadanya. Bila dia musuh datang, dia bersandar kepadanya, Tetapi berbeza, tiba-tiba muncullah hujan, cacian, makian, ilmunya diremehkan, rumahnya tak dikunjungi, nasihatnya tidak diterima, malahan hubungannya diputuskan, muqatta', diputuskan hubungan dengan gurunya tadi, Abdullah bin Salam. Namanya tidak dimasukkan dalam doa, bahkan mereka terus mengumpat, memfitnah dalam forum, dalam perjumpaan mereka yang tertutup. Jadi sinilah kita lihat bagaimana perkara yang berlaku kepada Bani Israel ini adalah merupakan salah satu daripada perkara yang berlaku kepada mereka yang mengikut arus pada hari ini. Kita tak nak sebut siapa-siapa, no? Tapi kita nak buat muhasabah ni. Sebab itulah apabila ikatan kita bersama-sama dengan guru yang kita telah terima, sama ada secara langsung atau tidak langsung, mungkin tak pernah berjumpa, ikut daripada FB ke ceramah ke apa, dan kita menerima ilmu dia, kita menerima pandangan, tak tahu, dia pun tak tahu, kita anak murid dia pun tak tahu, ataupun cara langsung berdepan. Maka sejauh mana tarbiyah tadi itu dia menyentuh dia, sejauh mana dia betul-betul mendapat rahmat dan barakah dalam tarbiyah tadi, ialah sejauh mana adab dan akhlak yang ada pada murid-murid tadi, yang ada pada mereka yang mutarabbi, yang dididik tadi itu,
terhadap muallimnya, murabbinya, gurunya. Dan inilah sebenarnya kita lihat bagaimana keadaan pada hari ini, arus yang ada murid-murid mengambil ilmu dikatakan daripada internet, daripada kaset, daripada sebagainya lah. Dia mengambil ilmu diam-diam dan sebagainya, dan kemudian dia pun rasa dirinya telah pun hebat, dan inilah digambarkan sebagai durhaka, pendurhakaan yang disebut oleh para ulama. Ulama menyebut begitu. Dan dia boleh timbul dengan sebab adanya jamaah-jamaah, organisasi, jamiah, harakah, kelompok, ataupun apa-apa sahaja hubungan yang menyebabkan mereka menjadi asabiyah, menjadi terikat dengan golongan-golongan kelompok tersebut. Maka antara penyebab yang paling besar, yang menyebabkan seseorang itu boleh mendurhaka demikian kepada guru-gurunya, antaranya lah apabila berlaku perselisihan, tak sama pandangan, tak sama pendapat, perselisihan bersangkut paut dengan keuangan, perselisihan bersangkut paut dengan wanita. Dia nak kahwin orang ni, guru dia bagi orang lain, contohlah, tak sama. Ataupun perselisihan daripada perbezaan politik, perselisihan daripada berkenaan dengan komuniti. Tiba-tiba ada pula orang lain yang lebih hebat, ceramahnya lebih hebat, maka nampak ini lebih bagus, ini lebih bagus. Yang tu ada wow, yang ni tak ada apa-apa, ini tak terkenal, yang ni biasa je. Sana ada wow factor kan. Jadi maka nampak perselisihan. Maka yang lebih besar apabila tertumbuhnya kelompok-kelompok dipanggil asabiyah, taifah, asabiyah di dalam kelompok, satu ketaksupan di dalam satu kelompok. Dan inilah antara yang paling besar, yang yang menyebabkan timbulnya pendurhakaan. Ini bukan saya sebut, ini huraian ulama dalam menghuraikan hadis tadi. Hadis ini dihurai oleh para ulama kita. Maka bertemulah kebodohan terhadap ilmu, dan juga terkait dengan hak-hak guru. Kewajipan untuk berterima kasih atas jasa manusia hilang. Tak nampak dah kebaikan guru, tak nampak dah. Padahal sebelum tu Abdullah bin Salam tadi diiktiraf sebagai orang paling baik, orang paling banyak ilmu, orang paling hebat sebagainya. Tiba-tiba bila ada perselisihan tak tahu tu, maka tiba-tiba tak ada dah kebaikan. Tak ada kebaikan dah, habis macam itu. Tinggalkan. Buang macam itu. Maka di sini terbentuk murid yang durhaka, yang sempurna. Maka mereka telah dijangkiti oleh virus asabiyah. Ini digambarkan oleh ulama-ulama yang mengkaji kat sini. Dia kata, maka ada satu virus. Kita guna virus lah sebab hari ni orang duk cakap pasal virus. Asabiyah, iaitu ketaksupan dengan pandangan masing-masing. Ketaksuban dengan kelompok masing-masing. Taksub. Dia membentuk asabiyah. Jadi asabiyah ni bukan Melayu-Melayu je tak semestinya. Ataupun menjadikan dia afiliasi dengan tokoh-tokoh yang lain, dengan tokoh-tokoh manusia yang lain, bukan dengan Al-Quran dan Sunnah. Bukan lagi berdasar Quran Sunnah, tapi orang. Tengok tokoh, tengok orang. Orang macam mana? Oh, ni bagus, ni bagus. Orang ni bagus. Tak tengok Sunnah dah. Tak tengok Quran dah. Tengok orang tu bagus daripada hak ni. Contohlah. Apa yang dikatakan oleh tokoh-tokoh tadi itulah benar. Sedangkan ulama ada berbeza pandangan. Ada beza pandangan. Bukan ulama ni semua satu je pandangan dia. Kan? Dan sekiranya pandangan tokoh itu lemah, maka lemahlah dia. Jadi di sini kita lihat bagaimana dia jadi satu yang menyelir. Inilah barakah ketika jamaah dibina. Kan pada masa itu kemuncak tadi tu kepimpinan ataupun murabbi dia, guru dia tadi tu akan diserang, dia punya perwatakannya, dia assassin karakternya dan sebagainya, memperlihatkan kesalahan, memperlihatkan sebagainya, maka di situlah berlakunya kedurhakaan. Berlakunya durhaka. Minta maaf tuan-tuan beban, sahabat-sahabat sekalian. Saya bercakap ini bukan supaya saya dihormati ke apa, bukan. Tak terfikir pun. Tapi ini adalah perkara yang sedang timbul, dan perkara ini wajib saya sampaikan. Perkara ini juga yang telah pernah disampaikan kepada kami. Pada kami pernah disampaikan. Adab akhlak ini nombor satu. Adab akhlak ini nombor satu. Maknanya natijah kepada tarbiyah itu bukan ilmu boleh bercakap. Bukan amal yang boleh bekerja. Tapi adab dan akhlak itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala
yang menandakan hatinya, basirahnya bersih. Bismillah. Jadi sebab itu nak sambal kat sini, apabila berlakunya penderhakaan tadi, kedurhakaan murid tadi kepada gurunya, maka itu adalah maksiat. Bila berlaku macam itu, maksiat. Seperti kes Abdullah bin Salam tadi, murid-murid dia cakap dia lah pendeta terbaik, orang terbaik, amal terbaik, maka tiba-tiba bila dia bersama dengan satu yang tak sama dengan dia je, terus dia ini paling buruk dan sebagainya. Maka kan penderhakaan tadi kepada guru adalah satu maksiat, dan minima di dalamnya ada 3 maksiat besar. Ada 3 dosa besar. Ini bukan dosa kecil ni, sebesar. Sebab tu barakahnya, rahmatnya hilang. Yang pertama sekali ialah kemungkaran tadi adalah kesombongan, sombong. Timbul sombong, takbur. Takbur ni dosa kecil ke dosa besar? Dosa besar. Antara asbab iblis dilaknat sebab takbur. Aba wastakbar. Takbur, sombong. Nombor 1, dosanya sombong. Nombor 2, dosa besar ialah kufur nikmat. Kufur nikmat, nombor 2. Nombor 3, dosa besar ini tasyabbuh. Tasyabbuh ni menyerupai. Kita akan urai tengok satu-satu. Ini adalah adab kita. Kita kena faham adab ni. Kalau tidak, besok bila kita diuji lagi, kita akan terus menerus jadi balik. Kenapa? Rupa-rupanya kita tak faham. Di dalam hubungan, dalam tarbiyah, hubungan dalam dakwah dan jihad, dia bukan hanya mengikut logik arus semasa, tetapi dia kena memahami realiti Quran dan Sunnah. Dan realiti Quran dan Sunnah itu mesti lahir daripada ilmu, mesti lahir daripada tarbiyah, proses yang telah berjalan. Kalau kita baru nak berjalan dalam tarbiyah, tiba-tiba kita rasa seolah-olah kita dah lama, dah pandai, kita dah lebih berilmu daripada guru kita, kita lebih baik daripada guru kita. Itulah penyakit yang pertama, at-takbur, al-kibriya. Takbur, sombong. Durhakanya murid kepada gurunya dikatakan bermula-mula dengan sifat sombong dan ujub. Sombong dan ujub, takbur dan ujub. Dua-dua syirik belaka. Kerana seorang murid itu merasakan dia lebih baik, lebih berilmu daripada gurunya, maka lahirlah kesombongan, dan sombong itu adalah dosa besar. Takbur dosa besar, bukan dosa kecil. Akan dibakar oleh Allah. Kalau ada takbur, akan dibakar oleh Allah. Dan kedurhakaan murid terhadap gurunya, yang kedua tadi dikata sebab kufur nikmat. Yang kedua kufur nikmat. Dan kufur nikmat ni pun dosa besar juga. Sebab tu Rasulullah SAW gambarkan seorang perempuan yang lari keluar. Minta maaf. Seorang perempuan akan masuk dalam neraka Allah. Maksudnya dimurkai Allah apabila dia melakukan sesuatu yang mencurangi suami dia. Kufur nikmat terhadap suami dia. Seorang guru yang mengajar agama, lebih lagi din, apalagi dia mendidik, murabbi. Apalagi dia mendidik, murabbi. Bukan saja mengajar agama, mu'alim, dia murabbi. Dan apabila kita tidak melihat akan jasanya tadi, yang menyentuh, membina, membimbing kita tadi, membina kekuatan agama tadi, tidak mengakui kebaikan guru tadi yang telah mengajari tadi, maka itulah digambarkan sebagai kufur nikmat. Sehingga dia tak terfikir nak, bila kata dah tolak, tak terfikirlah nak balas jasa ke. Bukanlah guru tu nak sangat balas jasa tu, tak. Tapi kita yang belajar ni, kita jadi murid ni, kita tak terfikir nak tolong ke, nak balas jasa ke, nak apa. Pasal kita ni sebelum ni penuh dengan benda-benda yang kita tak tahu. Banyak benda kita tak tahu. Bila kita dah tahu, kan, kita tak nak pula buat sesuatu yang baik kepada guru tadi, membalasnya. Maka inilah dikatakan sebagai kufur nikmat. Rasulullah SAW bersabda, satu hadis sahih, Sunan Abi Daud, kata an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yashkurullah man la yashkurun nas. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
tidak dikatakan bersyukur kepada Allah. Maknanya seseorang ni tidak dikatakan bersyukur. Sebutlah Alhamdulillah, Alhamdulillah sejuta kali. Sebutlah Alhamdulillah sejuta kali. Tapi tidak dikatakan bersyukur kepada Allah. Tidak sampai syukur. Takkan sampai syukur. Dan apabila orang itu tidak boleh bersyukur, tidak boleh berterima kasih kepada manusia yang telah membuat jasa pada dia. Orang buat jasa pada kita, terutamanya orang yang menyentuh hati kita, membina kesedaran kita, membina satu kekuatan pada kita, perasaan, sebagainya. Tiba-tiba kita rasa tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Nabi sebut apa? Takkan sampai syukur. Tak sampai syukur. Bila tak sampai syukur tu, dan maknanya Allah tidak menerima huraian daripada Imam Nawawi. Dan Allah tidak menerima syukur hambanya yang tidak boleh menerima berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Ini termasuk kufur nikmat. Dan kufur nikmat ini termasuk dosa besar. Jadi kufur nikmat ni dosa besar. Ini bukan dosa kecil-kecil kita ni, tak. Dosa besar. Kerana itulah tidak heran dan Allah mengancamkan neraka bagi wanita dengan gara-gara tidak berterima kasih atas kebaikan suami. Wanita ni kalau dia marah, isteri kalau marah kat suami, dia tak ingat jasa baik suami dia. Begitu juga seorang guru, mu'alim, terutamanya guru dalam din, dalam agama, termasuk hamba Allah yang paling berjasa kepada manusia. Maka mengkufuri jasa, mengkufuri kebaikan mereka adalah dosa besar yang membuat pelakunya diancam dengan neraka Allah. Jadi Allah ancam dengan neraka. Ini bukan saya sebut ni, ini huraian-huraian ulama Imam Nawawi dan sebagainya. Maka banyak ulama salaf, ramailah ulama salaf yang mengatakan bahawa orang yang mengingkari jasa, orang yang tidak mengenang budi, tidak mengenang jasa tadi, maka orang itu termasuklah golongan al-mutaffifin. Tahu golongan al-mutaffifin? Al-mutaffifin ni golongan yang curang. Sebab tu kadang-kadang saya guna perkataan khianat. Saya kata perkataan khianat. Ada orang kata, Ustaz tuduh orang khianat. Saya tak tuduh khianat. Saya kata sekiranya berlaku begini, itu perbuatan orang yang khianat. Tak ada tuduh siapa-siapa pun. Saya tak ada sebut nama siapa-siapa pun. Sama ada di dalam ke di luar ke. Siapa yang mengkhianat, dia akan terasa. Maka golongan inilah digambarkan oleh para ulama salaf, orang yang disebut sebagai al-mutaffifin, iaitu mereka yang diancam neraka oleh Allah. Wailul lil mutaffifin. Maka celaka besar ke atas orang-orang yang curang. Jadi sebahagian ulama salaf menggambarkan siapa yang mendurhakai orang yang telah berjasa padanya, terutamanya pada agama tadi, maka mereka itu termasuk dalam golongan al-mutaffifin. Ini bukan saya nak cakap-cakap gitu, dah. Ini adalah perkara yang sebenarnya untuk kita muhasabah. Saya pun kena muhasabah juga. Saya pun ada guru juga. Semua orang ada pakat ada guru berarti. Allah Akbar. Semua orang ada guru. Semua orang ada murabbi. Tak semua orang. Tapi alhamdulillah saya ada murabbi. Saya ada guru. Guru saya bukan seorang, banyak. Ada orang bertanya lah, Ustaz Nur Azman tu siapa guru dia? Dia bukan ada guru pun kan. Baca buku, baca Google. Ada orang bertanya kan. Kadang-kadang sebenarnya saya tak nak sebut benda ni, tapi bila dah tanya sebut. Sebab tu kadang-kadang saya sebut nama Syekh Muta'al Al-Jabari rahimahullah. Syekh Muta'al Al-Jabari rahimahullah ni antara guru yang rapat dia. Malu nak sebut sebenarnya. Tapi ada orang tanya. Carilah dia, siapa dia tu? Dia tu adalah anak didik kepada Imam Al-Banna, Imam Hasan Al-Banna rahimahullah, anak didik dia. Rumah saya dengan dia lebih kurang setengah jam. Tak sampai. Setengah jam. Rumah saya dengan rumah dia. Masa saya belajar dulu. Kemudian ada beberapa orang lagi, syekh, bukan dia seorang saja. Orang yang memang telah duduk dan terbiah. Muta'al Jabir rahimahullah, alhamdulillah. Allah izin dia diuji dengan berbagai, sampai duduk dalam penjara 11 tahun ke 13 tahun. Gitulah lebih kurang. Duduk di dalam zaman Abu Nasir, dia kena tangkap sebagainya. Allah izin kena seksa teruk. Kalau siapa yang kena Mustafa Masyhur tu semua angkatan seangkatan dengan dia.
Syekh Mustafa Masyur rahimahullah dah meninggal. Itu semua seangkatan dengan dia. Dia kata masa dia menerima tarbiyah daripada Al-Banna dan juga syekh-syekh yang lain, dia kata pada masa itu dia muda lagi, syabab lagi. Jadi dia boleh ingat suasana tu. Dan alhamdulillah dia berkongsi suasana tarbiyahnya yang luar biasa, luar biasa. Tarbiyah mereka kalau qiyamul lail, qiyam dipanggil katibah. Katibah ni bukan dalam surau sebagainya, itu sebahagian. Katibah dia kadang-kadang kat hutan, kadang-kadang dalam kemah, kadang-kadang jalan rehla tarbawiyah, tak bawa apa-apa, tawakal ke Allah aja. Duit pun tak bagi bawa, jalan pergi sana pergi sini kan. Bila tidur kan, dia suruh ambil selipar kita, kasut lah, kasut. Ambil kasut, letak kat kepala, letak kasut kat kepala, tidur macam tu. Kenapa? Dia nak didik kita supaya hati kita ni rendah ke Allah. Hati kita ni rendah ke Allah. Kasut yang kita pijak najis, pijak macam-macam, tanah kotor tu, dia kata malam ni kita tidur kan, dalam keadaan sebagai seorang yang betul-betul nak rasa hamba Allah. Macam mana? Bantal kita bukan tangan, bantal kita kasut kita. Ambil kasut, letak kat kepala, tidur macam itu. Dah rehlah ni, dah rehlah, tidur. Jadi bayangkan kasut kita tu kalau bau wangi tak apa. Kalau bau wangi tak apa kan, kan orang pijak tahi apa benda kan. Ikutlah, terpulang, tidur dengan kasut, tidur. Mengajar erti rendah diri dengan Allah kan, mengajar erti penyerahan kepada Allah. Penyerahan adalah beberapa perkara yang ada dan dilalui, tapi benda-benda ni semua kan, malu nak sebutlah kan, nak sebut malulah. Tapi pasal ada orang tanya, saya terpaksa jawab. Ini salah seorang, ada lagi berapa lagi. Sebahagiannya ada bersanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia bukan nampak macam guru-guru yang panjang janggutnya, hebat macam tu kan. Itu ulama lah, kita kata tak apalah, biarlah. Kita tarbiyah. Sebab tarbiyah ni bukan hanya sekadar sembahyang puasa, duduk masjid, iktikaf kat masjid. Itu sebahagian aja. Ibadah ni semua aspek dalam hidup kita ibadah. Dia bukan ibadah ni macam itu. Kita ingat kita ni dah okey dah hebat. Subhanallah. Selagi kita tak ada murabbi yang mendidik kita betul-betul dengan jiwanya, dengan fikirannya, selagi itulah kita belum lagi duduk dalam tarbiyah. Sebab itulah apabila kita melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam amat menekankan tentang adab bersama guru, adab bersama sahabat, akhlak bersama guru, akhlak bersama sahabat. Nabi sebut muallim ni guru. Tetapi dalam huraian para ulama kita bukan muallim, murabbi. Murabbi ni lebih hebat daripada guru. Sebab murabbi ni dia bukan mengajar je. Macam sekarang mengajar je. Mengajar sahaja pun dah kita kena hormat dia, kena raikan dia, kena rendahkan diri dia. Apalagi kalau kita pada murabbi. Murabbi ni lebih lagi lah. Kita sanggup mati kerana dia. Sebab apa? Mempertahankan dia. Sebab jasa yang dibagi mengenalkan Allah kepada kita. Kita tak kenal Allah kalau murabbi kita tak kenalkan kita. Kita tak kenal kepada Islam hakikat yang sebenar kalau tidak ada sentuhan-sentuhan daripada murabbi. Tidak ada sentuhan daripada guru tadi. Sebab tu kita mengenal guru, mengenal murabbi, mendahului mengenal Allah. Kenapa? Dia yang kita kenal dulu. Prosesnya macam tu. Prosesnya macam tu. Sebab tu kenal Allah, kenal Allah, kena kenal Rasulullah SAW. Kenapa nak kena kenal Rasulullah SAW yang berjumpa dengan sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat berjumpa dengan tabi'in, tabi'in, sampailah guru-guru, sampai kepada kita. Jadi kita ni nak kenal Allah ni, kena kenal dulu guru kita dan sebagainya, sampai kepada Rasulullah SAW, sampailah baru kenal Allah. Kalau tidak ada panduan daripada guru kita, nak kenal Allah boleh? Nak mentauhidkan Allah, tak boleh nak buat. Apalagi dalam arus yang hebat pada hari ini. Tiba-tiba kita melupakan jasa guru tadi, melupakan jasa murabbi tadi. Maka ini dah digambarkan bagaimana perkara menderhaka ini adalah merupakan salah satu daripada sombong dan itu kufur nikmat. Maka ia adalah merupakan dosa besar, dosa besar. Nanti kita tengok apa Imam Nawawi cakap ni. Tengok.
Adapun mengapa kedurhakaan pada guru dikatakan tasyabbuh pula? Kenapa? Dia ada 3 dosa. Pertama takabur, yang kedua kufur nikmat, yang ketiga tasyabbuh. Tasyabbuh ni apa? Kita menyerupai. Menyerupai siapa? Menyerupai Yahudi tadi. Menyerupai Yahudi tadi. Kerana watak yang kita serupai itu adalah watak yang dilaknat oleh Allah. Allah laknat Yahudi yang begitu. Dia tengok dia punya imam dia, dia punya guru dia, dia punya muallim dia, orang yang paling hebat tadi masuk Islam, terus dia kutuk, hina, tak terima dah. Padahal Abdullah bin Salam ni orang paling hormat. Di kalangan bangsa Yahudi yang ada di Madinah, dia nombor 1 paling dihormati. Kalau pendeta tu, rahib tu, guru tu, guru besar lah, paling dihormat. Paling dihormat. Tetapi bila masuk Islam, kan mereka tolak. Tak boleh. Dia dah kena chip ni. Nabi dah masukkan chip kat kepala dia. Nabi dah masukkan chip kat kepala dia. Maka dosa durhaka kepada guru adalah maksiat dan dosa. Kalau kita berbeza dengan dia dengan sebab dunia, berbeza dengan sebab dunia, maka dia akan berbeza dari sudut takwa, mencerminkan ketakwaan kita. Tentulah murabbi tadi akan memilih pandangan yang lebih kuat dengan ilmu yang ada pada dia, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang menyimpang dan sesat ataupun ahlul bid'ah. Dia akan lebih luhur, dia akan lebih halus. Jadi sebab itu tidak pantas, tidak boleh kita nak menderhaka kepada guru. Kenapa? Dari sudut dunia pun dia lebih tahu, dari sudut dunia pun dia faham. Dan apabila berbeza pandangan dari sudut akhirat pula, daripada satu yang bersangkut paut dengan ibadah dan sebagainya, maka sudah tentulah dia lebih mendahului kita daripada keadaan ibadah, iman. Dia bukan macam kita lah. Kita kalau beramal sikit, kita cakap tunjuk kat orang. Tak, dia tak cakap macam itu, tak tunjuk. Tapi dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya satu sahaja keadaan di mana guru itu hilang kehormatan dia. Tak apa, kita tak boleh hormat dia. Kita boleh tinggalkan dia. Kita boleh tinggalkan guru ni. Kita boleh tak payah hormat dia. Satu je kondisi dia. Apabila guru itu telah murtad, keluar dari Islam. Bila guru itu tidak ada Islam, keluar daripada Islam, murtad, maka pada ketika itu kan kita boleh tinggalkan dia. Jadi kemuliaan yang ada pada guru itu tadi ialah kemuliaan yang Allah berikan padanya sebab ada Islam, ada iman, ada takwa tadi, ada ilmu, ada ilmu, ada barakah, ada rahmat tadi. Maka kemuliaan itu kan tidak boleh kita lupakan. Hanya setelah jikanya berlaku kan sesuatu yang bersangkut dengan murtad, maka ketika itulah boleh kita tinggalkan dia. Dan dikata selagi guru itu Muslim, masih menyebarkan ilmu, masih lagi berdakwah, masih bermuslim, masih lagi nak menegakkan kalimah Allah, maka hak dia sebagai guru, sebagai Muslim tidak boleh terlepas sampai kiamat. Ini Imam Nawawi sebut ni, sampai kiamat tahu. Kenapa? Kerana padanya tu jasa kat kita ni. Jasa kat kita. Sebab itulah hari ini masyarakat mengajar sahabat-sahabat dia supaya menderhakai guru. Menderhakai guru, kawan-kawan. Menderhakai guru, tidak buat amar ma'ruf nahi munkar. Ini adalah watak Yahudi. Ini adalah watak Yahudi yang mana akan memberikan satu kesesatan yang besar. Kesesatan yang besar. Jadi ini benda yang kita nak kena faham, kena faham tentang bagaimana. Dan inilah digambarkan oleh Imam An-Nawawi sebagai perkara yang besar, terutamanya nak dapatkan rahmat dan barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat dan barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada banyak cerita-cerita sini. Saya baca kata-kata lah, kata-kata. Ini bukan kata-kata saya, ni kata-kata. Maknanya kita pun ada guru kita. Kita ada guru kita. Kata Syekh Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ini antara syekh besar lah.
Aku marah terhadap murid yang tidak menghormati gurunya. Aku marah kepada murid yang tidak menghormati gurunya. Walaupun gurunya adalah temannya, walaupun guru itu kawan dia. Berkata pula Imam Nawawi rahimahullah, sekira-kiranya bagi seorang murid wajib merendahkan diri kepada gurunya. Seorang murid wajib merendahkan diri kepada gurunya dan beradab baik kepadanya. Dan kena berakhlak baik kepadanya. Jangan buat macam guru kita ni musuh, macam guru kita ni, murabbi kita ni macam orang yang leke. Jangan. Kata Imam Nawawi, wajib merendahkan diri kepada gurunya dan beradab baik kepada. Ini semua adalah jalan-jalan barakah dan kemenangan. Jalan-jalan barakah dan kemenangan. Kemudian kata lagi Imam Nawawi, walaupun sang guru kamu itu lebih muda, walaupun dia lebih muda, kena hormat dia. Ataupun tidak popular, bukanlah orang yang paling popular sekali kan. Dan lebih rendah nasabnya, keturunannya pun keturunan yang rendah, mungkin hamba abdi. Serta kesolehannya, mungkin solehnya itu tak sampai macam kita. Nampak kita ni soleh lagi daripada dia. Kenapa? Kerana ilmu boleh diperoleh dengan kerendahan hati dari seorang murid. Jadi rupa-rupanya kenapa kita nak kena rendah diri dengan guru kita, dengan murabbi kita itu? Kerana rupa-rupanya tawaduk kita itu akan datang cahaya Allah. Ilmu Allah akan datang. Rendah diri itu. Jadi siapa yang paling beradab dan berakhlak dengan gurunya, murabbinya tadi, maka dialah orang yang paling banyak mendapat ilmu-ilmu yang dibuka oleh Allah kepadanya. Lagi kuat adab kita, akhlak kita dengan murabbi guru tadi, lagi banyaklah ilmu kita dapat. Ilmu kita dapat. Ilmu ni apa? Cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berkata Imam Nawawi lagi, dosa, ini Imam Nawawi sebut, saya petik. Dosa durhaka kepada kedua orang tua boleh dihapuskan dengan taubat. Dosa durhaka ke orang tua boleh dihapuskan dengan bertaubat kepada Allah. Sedangkan dosa durhaka kepada guru tidak boleh dihapuskan oleh sesuatu apa pun. Jadi kalau guru tu telah didurhakai, tidak boleh dihapuskan kecuali redha guru itu, kecuali guru itu memaafkannya. Ini yang sebut siapa ni? Imam An-Nawawi. Imam Nawawi. Ini bukan sebarang orang sebut ni kan. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad telah menyatakan paling berbahaya bagi seorang murid itu, iaitu murid yang nak dapat redha Allah kan. Sama ada dia ni pelajar ke bukan pelajar ke, orang yang belajar langsung tak langsung ke, adalah berubah hatinya seorang guru kepadanya. Bila seorang guru tadi tengok dia dengan pandangan hati yang berubah, hati yang tersentuh, paling bahaya. Paling bahaya. Jadi yang ini yang kita kena faham. Yang kita kena faham, sebab guru tadi itulah yang telah menjadi membawa mengenal Allah tadi. Maka sekiranya itu telah menyebabkan dia berubah hati pada pandangan dia, bahaya kepada seorang murid. Jikalau semua guru, semua wali Allah, guru awliya Allah, semua guru-guru lain dalam dunia timur dan barat berkumpul untuk membaiki keadaan si murid tadi, murid yang telah durhaka tadi, maka mereka tidak akan mampu. Berkumpul guru-guru lain satu dunia berkumpul untuk nak baiki, untuk nak tolong murid tadi yang durhaka tadi, tak akan mampu kecuali gurunya telah redha kembali kepadanya. Kecuali gurunya redha kepadanya. Maknanya guru kalau tak redha ni, yang maknanya teruk sangatlah dibuat tu. Yang guru ni dikasih sayang. Tapi kalau sampai dia dah tak redha, tak redha apa yang ada belakang, mungkin hatinya berubah, tengok dah berubah dah hati dia tadi, maka itulah paling bahaya. Sebab apa? Tidak ada guru-guru lain yang di luar sana yang boleh memperbaiki diri murid tersebut. Kenapa? Dia telah menutup cahaya Allah. Pintu cahaya Allah ditutup tadi. Dia tutup pintu cahaya Allah tadi. Ini bukan guru sekular Ini bukan guru pensyarah-pensyarah kat universiti, bukan. Ini guru yang mendidik kita, yang mentarbiah hati kita, yang mengenalkan kita dengan Allah, yang mengenalkan kita dengan kesedaran, perjuangan.
kan, yang mentarbiah kita, yang menyentuh kita, yang malam-malam dia bangun berdoa untuk kita, yang doanya sentiasa bersama kita, minta petunjuk, minta panduan daripada Allah supaya boleh membantu kita ini. Maka guru-guru yang begini, sekiranya hatinya berubah kepada murid tadi, maka tidak ada mana-mana tuan-tuan guru, awliya Allah, wali Allah yang lain yang boleh memperbaiki murid tersebut, kecuali gurunya redha kembali kepadanya. Ini semua perkataan-perkataan yang disebut oleh ulama-ulama yang terdahulu daripada kita. Banyaklah lagi perkataan-perkataan kat sini yang menunjukkan bahawa barakah dan kebaikan itu bukan hanya setakat kita beramal, kita berjuang, tetapi kita mesti bersama dengan jamaah. Jamaah yang macam mana? Jamaah yang ada ilmu, yang di dalamnya ada bimbingan dan pimpinan daripada orang yang saleh, yang bergelar guru, yang bergelar murabbi, yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan kita rasa bahawa kita telah berada dalam suasana-suasana yang hebat, sehingga kan kita boleh nak cukup dengan kita buat benda-benda yang lain pula. Jadi ini perkara-perkara yang kita nak kena tengok balik dalam rangka kita nak berhadapan dengan perjuangan akhir zaman, perjuangan yang akan membawa kepada sama ada hidup atau matinya kesesatan dalam hati tadi, insya-Allah. Jadi saya nak cuba tutup dengan saya bacakan secara ringkas antara adab-adab bila kita berhadapan dengan fitnah. Saya minta kalau boleh kita melihat adab-adab yang digambarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ketika menerima fitnah, terutamanya fitnah kepada orang-orang yang beriman, sahabat-sahabat kita, terutamanya fitnah menerima kepada guru-guru kita. Kita kena tengok balik, kan, sebab di dalamnya ada banyak kerosakan-kerosakan. Yang pertama, sekiranya kita menerima berita-berita buruk, kan, apa sahaja yang buruk daripada siapa-siapa sahaja, tentang sahabat kita, tentang orang yang soleh-soleh, apalagi tentang guru kita tadi, maka yang pertama kata Imam Ghazali, jangan mudah percaya dengan pemfitnah tadi, kerana fitnah itu hanya akan menghilangkan kebenaran. Jadi fitnah itu hanya akan menghilangkan kebenaran. Jadi kalau ada orang bawa sesuatu yang buruk, terutamanya berkenaan orang yang soleh, terutama guru kita, murabbi kita, maka Imam Ghazali kita pun jangan mudah percaya, kerana fitnah itu akan bawa kepada hilangnya kebenaran. Maksudnya kita mula-mula okey, dah jadi tak okey dah. Mula-mula bersama kebenaran, jadi bersama dengan kesesatan. Yang kedua, kata Imam Ghazali, melarang dan menasihati keburukan perilaku orang yang bawa berita buruk itu supaya berhenti. Kita nasihat dia, janganlah sebar-sebarkan keburukan. Tak kiralah apa pun masalah, jangan sebarkan keburukan. Apalagi nak memecah belahkan antara hubungan antara seorang murabbi guru dengan seorang yang mutarabbi yang dididik tadi. Maka bagi nasihat kat dia. Kenapa? Perbuatan fitnah itu membawa kepada dosa besar dan jangan bersekongkol dengannya. Ini nasihat Imam Ghazali. Ini nasihat Imam Ghazali. Saya baca saja. Yang ketiga, kita kena membenci perbuatan yang membawa fitnah kepada Allah. Kita membenci perbuatan pembawa fitnah kerana Allah. Bukan kita buat satu kerana Allah ni, kita boleh buat apa saja. Tak. Orang yang fitnah cakap benda buruk tentang seseorang yang beriman, orang apa lagi dia tu guru, maka kita benci dengan perbuatan tersebut kerana Allah. Barulah betul nilainya. Yang keempat, jangan berprasangka buruk, su'uzon kepada orang yang diberitakan tadi. Bila orang cakap jahat, jangan su'uzon lagi. Su'uzon itu bersangka buruk adalah satu dosa. Yang kelima, jangan ikut menyebarkan fitnah. Jangan sebarkan ke orang lain pula. Gini. Ada benda yang saya nak tanya gini. Sebarkan pula fitnah kepada orang lain, malahan menjadi pengintip pula. Nak buka rahsia pula, nak carilah kesalahan ni, cari lagi kesalahan ni. Yang keenam, jangan setuju dengan apa pun fitnah dan jangan ceritakan pada orang lain. Jadi bila fitnah datang, ini digambarkan nasihat oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali. Jadi itu antara adab-adabnya, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang cuba kita kongsikan pada malam ni akan dapat menjawab beberapa perkara yang mungkin berlaku pada hari ini. Dan alhamdulillah, kalau ada apa-apa sahaja, apa-apa sahaja yang kita rasa mungkin ragu-ragu ke apa, tak apa, boleh tanya direct lah. Tanya direct kalau ada soalan ke, masalah ke.
ataupun ada apa perkara yang menyangsi, apa yang kita rasa tak jelas lah, tak jelas. Kita kena jawab, datang, bincang, tanya betul macam mana, apa cerita sebenar, apa cerita sebenar, supaya kita tidak terikut dengan arus. Bila kita terikut dengan arus, di situlah ujian keimanan kita. Keimanan kita. Apa lagi setelah kita membuat aku janji sama-sama untuk cuba tolong menolong antara satu sama lain. Maka ini antara perkara yang kita kena tengok, insya-Allah, barakahnya bersama dengan adab dan akhlak. Maka marilah sama-sama kita menghidupkan adab dan akhlak tersebut. Kita bagi mereka yang mungkin telah terdengar apa sebagainya, kita dapatkan tabayun. Kita tabayun, penjelasan, supaya kita nampak jelas betul. Sebab banyak benda yang berlaku, kadang-kadang kita nampak buruk daripada satu perkara, tapi rupanya ada satu kebaikan. Macam mana yang Allah gambarkan, kan, kamu diwajibkan untuk berperang, walaupun kamu tak suka. Ada perkara yang kamu tak suka, tapi kebaikan yang banyak. Ada perkara yang kamu suka, keburukan yang banyak. Jadi kita ni tak tahu. Kadang-kadang kita nampak macam logiknya begitu, tapi rupanya ada hikmahnya. Ada hikmah. Dan hikmah tu hanya dilihat oleh basirah. Orang yang ada basirah dia boleh nampak. Kalau tak, kita takkan nampak. Jadi sebab itu mari sama kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon ampun kepada Allah, dan kita jangan sampai membenarkan api-api perpecahan, persisihan di kalangan kita. Kalau ada orang yang tak nak bersama, tak apa, kita tak paksa. Kalau nak bersama-sama dengan yang lain, tak apa, kita tak akan paksa. Tetapi kita sendiri jangan memecah belahkan orang-orang lain daripada apa yang ada. Mudah-mudahan barakah dan rahmat Allah itu bersama dengan kita semua, insya-Allah. Kita dah sebut tadi awal, tujuan kita mengadakan Ansar sebenarnya lah untuk supaya kita dapat membina satu gerak kerja yang tersusun, yang berdasarkan kepada sunnah, yang bersama dengan strategi dan uslub yang Allah redha. Bukan hanya sekadar kita ikut akal kita sahaja, ikut rasa-rasa kita aja, tapi kita buat sesuatu yang berkaitan dengan perjuangan tadi, berasaskan kepada Al-Quran dan Sunnah, berasaskan kepada huraian para ulama, pada ijma' ulama, kepada jumhur ulama, begitu. Jadi janganlah kita ingat kita dah okey dah, kan. Jadi kalau ada benda-benda fitnah datang tu, maka kita pastikan kita mengikut nasihat yang diberikan oleh Imam Ghazali tadi, dan kita cuba jadikan sebagai panduan, insya-Allah. Apa yang saya sampaikan ni ialah apa yang pernah disampaikan kepada saya, dan juga apa yang saya baca dan daripada nota-nota yang ada. Dan ini adalah merupakan antara perkara yang sebenarnya sebahagian daripada proses tarbiyah yang memang kita akan kena. Memang kita akan ada sentuhan-sentuhan tadi. Bukan kita nak sakitkan hati siapa-siapa. Bukan, saya tak ada berniat langsung nak sakitkan hati siapa-siapa. Saya tak ada berniat langsung nak buruk-burukkan siapa. Tak ada pun nama, satu nama pun saya sebut. Dan tak ada satu golongan pun saya sebut. Saya cuma sebut apa yang terlintas, yang Allah lintaskan saja. Itu saja. Jadi insya-Allah dengan hati yang rendah diri pada Allah ni, marilah sama-sama kita memperbaiki diri kita, bertaubat kepada Allah, kita hidupkan ukhuwah sama-sama kita. Tak apa kalau dah terlepas dan sebagainya, kita patah balik je lah. Tak susah. Sebab jalan yang pertama yang dilalui oleh orang yang berjuang ialah mesti bertaubat. Dia mesti boleh bertaubat. Mesti boleh bertaubat. Kalau kita bertaubat, alhamdulillah. Tolong sampaikanlah kepada semua yang ada. InsyaAllah saya mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada sahabat-sahabat sekalian, terutama kepada mereka yang juga yang dengar daripada kalangan orang-orang yang ada di sekitar kita ni. Mudah-mudahan Allah rahmati kita dengan keikhlasan, dengan keimanan yang semakin bertambah kuat, dan insya-Allah mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita untuk istiqamah sampai kita jumpa Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan berjuang pada jalannya, insya-Allah. InsyaAllah kita baca doa Rabitah. Bismillah. A'udzubillahi syamil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fasiqillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha
واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمت على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.